Hello, hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya ingin memperkenalkan satu kaedah untuk anda mengingat formula-formula fungsi trigonometri, iaitu fungsi terbitan trigonometri ataupun fungsi identiti kepada fungsi trigonometri, whereas the derivation of trigonometric function and the basic identity of trigonometric function. Okey, kebiasaannya 8 formula ini akan diperkenalkan ataupun 8 formula inilah yang akan diberikan di dalam peperiksaan nanti untuk kita gunakan mencari terbitan fungsi trigonometri ataupun fungsi trigonometri asas. Okey, iaitu fungsi terbitan trigonometri kita ada cosecant theta is equal 1 over sin theta, secant theta is equal 1 over cos theta, cotangent theta is equal 1 over tangent theta. Tangent theta is equal to sin theta over cos theta, and cotangent theta is equal cos theta over sin theta. And the rest of this formula is about the basic identity of trigonometric functions, where sin theta square plus cos theta square equal 1, tangent theta square plus 1 is equal to secant theta square, and 1 plus cotangent theta square is equal to cosecant theta square. Okay, so bagaimana untuk kita mengingat formula-formula ini? Saya perkenalkan satu kaedah yang diberi nama kaedah labah-labah. Inilah dia bentuk kaedah labah-labah yang telah saya katakan sebentar tadi. Seperti yang saya katakan sebelum ini, kaedah labah-labah ini digunakan untuk anda menerbitkan formula terbitan kepada fungsi trigonometri ataupun identiti asas kepada fungsi trigonometri, or the derivation of trigonometric functions, or the basic identity of trigonometric functions. Okey, saya akan memperkenalkan kepada anda dulu bagaimana cara untuk anda supaya mudah untuk membina kaedah labah-labah ini. Okey, mari kita saksikan. Okey, bagaimana kita untuk membina kaedah labah-labah ini? Mudah saja, hanya ada 4 step sahaja. Okay, kita lihat step yang pertama, membina garisan X ataupun pangkah, juga garisan melintang dan diletakkan nombor 1 di tengah-tengahnya. Okey, kita boleh assume garisan melintang dan X ini adalah kaki labah-labah. 1 itu sebagai badan labah-labah, sebab itu ia mendapat nama kaedah labah-labah. Okey, untuk langkah yang kedua, tuliskan fungsi trigonometri asas sin, cos and tangent. Kita memang biasa tulis 3 benda ni lah. Sin, cos, tangent. Tempatnya memang tidak boleh diubah. Sin mesti duduk di atas kiri, cos duduk di atas sebelah kanan, tangent di tengah-tengah di sebelah kiri. And the remaining trigonometric functions is secant, cosecant and cotangent, whereas that one is the derivative of the basic trigonometric functions. Untuk kita letakkan tempat-tempatnya juga tak boleh kita tersilap lah. Okay, dia punya clue dia ada huruf S ni. Okay, huruf S sin, jadi dekat bawah dia kita letak secant, huruf S juga. Okay, huruf C cos, C untuk cos, maka kita letak huruf C juga untuk cosecant, dan tangent ada huruf T, bagi di hujungnya adalah cotangent. Untuk langkah kita yang keempat, letakkan anak panah seperti berikut. Anak panah pertama dari sin menuju ke arah cos dan kita akhiri ke nombor 1. Untuk anak panah yang kedua, 1 menuju ke cotangent dan ke arah cosecant. And the last arrow is from 1 to the tangent is goes to the secant. Okey, inilah dia bentuk kaedah labah-labah. Mudah sahaja, ada 4 step sahaja pembinaannya. Okay, bagaimana ianya berfungsi? Okay, the first one is the ratio of the trigonometric function. Kita tahu yang kaki labah-labah ini akan bertindak sebagai dia punya reciprocal form dia lah. Okay, contohnya kita ada sin theta is equal 1 over cos theta. 1 over cosecant theta. Tu anak panah ke bawah ni. Okay, dia boleh juga reverse. Cosecant theta is equal 1 over sin theta. Okey, contoh kita ambil yang garisan yang cos pula. Cos theta is equal to 1 over secant theta, ataupun kita boleh terbalikkan, secant theta is equal 1 over cos. And the last one is tangent theta is equal 1 over cotangent theta. Kita boleh bagi tahu juga yang cotangent theta is equal to 1 over tangent theta. Dekat sini saja kita dah ada 6 formula.
Untuk aplikasi penggunaannya yang kedua, kita boleh terbitkan formula based on the rotation of this kaedah labah-labah lah. Okay, kita rotate dia based on the clockwise rotation terlebih dahulu. Okay, kita kena sebut jawapan dia dulu. Tangent theta is equal sin over cos. Okay, kita dapat tangent theta is equal sin over cos. Kita juga boleh terbitkan lain-lain seperti sin theta is equal to cos theta over cotangent theta. Nampak dia clockwise rotation lah. So cos theta is equal cotangent over cosecant theta. Cotangent theta is equal to cosecant theta over secant theta. Cosecant theta secant theta over tangent theta. Okay, kita boleh reversekan dia punya rotation tu juga, anti-clockwise rotation. Okay, contohnya kita ada tangent theta is equal secant theta over to cosecant theta. Okay, kita boleh juga bina yang lain-lain lah. Contohnya kita boleh bina cotangent theta is equal cos theta over sin theta. So, sebab dia anti-clockwise rotation. Cotangent theta is equal cos theta divided by sin theta. Okay, itu penggunaan dia yang kedua. Okay, untuk aplikasi yang ketiga, kita boleh terbitkan fungsi identity or basic identity of the trigonometric function. Okay, by using the arrow that we had sketch before, yang kita telah buat semasa fungsi laba-laba, kita bina kaedah laba-laba ini. Tapi kena ingat, untuk membina fungsi identity, kita kena letak square kepada fungsi trigonometri tersebut. Okay, contohnya, kita ada arrow tu start dengan sin. Sin theta square ke arah cos kan ni, ke arah cos theta square, okay, dan dia menuju ke arah 1 is equal 1. Okay, so untuk terbitan yang kedua, dia start dengan 1. 1 plus cotangent theta square is equal to cosecant theta square. And the last one is 1 plus tangent theta square is equal to secant theta square. Okay, itu untuk fungsi trigonometri identity asas. Jadi, dengan bantuan kaedah laba-laba ini, daripada 8 formula yang cikgu awak perkenalkan dalam peperiksaan juga 8 formula ini yang diberi untuk terbitan fungsi trigonometri dan juga basic identity of trigonometric function. Dengan menggunakan kaedah laba-laba ini, kita boleh terbitkan 25 formula lain. So banyak bukan? Jadi 25 tu tak perlu diingat. Jadi hanya ingat kaedah laba-laba awak boleh terbitkan 25 formula itu tersendiri. Okey, contoh dalam peperiksaan macam mana kita nak guna kaedah laba-laba kita. Okey, soalan saya, evaluate secant 32 degree. Okey, so kita tahu yang secant ada dekat sini. Secant sama dengan 1 per cos. Kita tukar dulu 1 per cos. Kita tak akan mistake lah kalau kita ada laba-laba ni. Kita mungkin confuse secant 1 per sin ke 1 per cos. So dengan bantuan kaedah laba-laba, kita yakinlah 1 per cos of 1 over cos 32 degree. So cos 32 degree boleh tekan calculator. Okay, soalan yang kedua, given that cos x is equal n and cosecant x is equal n, express tangent x in the terms of m and n. So dia minta tangent x. Jadi kita tengok tangent sama dengan dia dah bagi cos and cosecant. Cos and cosecant. Mana cos? Okey, sini cos and sini cosecant. Okay, kita tahu yang tangent x is equal to secant over cosecant. Nampak tak? Kita terbitkan dulu by using laba-laba guna anti-clockwise rotation dia. And then secant x ni kita boleh guna 1 per cos. Sebab maklumat cos dia dah bagi. Okay, so kita boleh jadikan dia 1 per cos x cosecant x. Maka kita akan dapat jawapan akhir 1 over mn. Tidakkah ianya banyak membantu? Okey, kita tengok lagi soalan-soalan lain. Contohnya, soalan solve the equation of 2 cos x square plus 7 sin x minus 5 is equal 0. Jadi yang cos x square tu kita boleh tukar ke identity. So macam mana kita nak ingat identity ni? Just tengok kita punya formula laba-laba. Juga untuk soalan proving. So soalan proving, bila dia equalize denominator, dia akan dapat cos theta
cos x square plus sin x square. Jadi ini kita boleh guna tengok daripada kaedah laba-laba kita dan kita gantikan dia dengan satu. Semua kaedah-kaedah ini didapati benar dan tidak akan berlaku penolakan markah di dalam peperiksaan lah. Awak jangan risau. Okey. Sekarang saya ingin memberi sedikit peringatan or a few misconception about this topic, about this trigonometric function. Okay, contoh yang pertama adalah kalau kita terbitkan formula, contoh tangent theta sama dengan sin theta over cos theta. Okay, kalau di tangent theta square, sin theta ini akan follow. Sin theta akan jadi square, begitu juga dengan cos theta ni akan jadi square. Okay, kalau di cube pun dia semua akan jadi cube lah. Tetapi dalam formula identity, contoh kita ada sin theta square plus cos theta square is equal 1. Dia tak boleh jadi sin theta square, tak boleh jadi sin theta plus cos theta is equal 1. Tak boleh. Tapi yang dekat sini tadi boleh. Bila dia tangent tu tak ada square, sin ni tak ada square, cos ini tak ada, boleh tak ada square. Tapi untuk case ni tak boleh. Untuk identity dia special. Ini kesalahan kita pelajar yang selalu buat. So dia ingat yang ni boleh square, yang ni boleh square, yang ni boleh square semua. So yang ni bila ada square, dia boleh juga tak ada square. So dia tidak boleh tak ada square. Dia memang kena ada square. Okay, yang kedua adalah kalau pelajar menukarkan, contoh lagi, tangent theta is equal sin over cos. Okay, theta dia share. So cara penulisan ini pun tak boleh. Setiap kali tulis trigonometric function, contohnya sin, dia mesti followed by angle. Whether angle is theta ataupun x or any ada simbol yang digunakan dalam soalan. Dia boleh guna X atau apa-apa je lah. Okay, seterusnya, the misconception, ini di luar daripada kaedah laba-laba, tapi kita kadang-kadang pelajar ada buat, iaitu compound angle. Contoh soalan compound angle, kita ada, contoh formula compound angle, kita ada sin theta, sin A plus B. Okay, ini ramai pelajar yang mengexpandkan sin A plus B ni. So, dia dapat sin A tambah sin B. Okay, ini adalah sangat salah kerana compound angle bagi trigonometric function, kita punya formula yang tersendiri, iaitu sin A cos B plus sin B cos A. Okay, ni baru betul. Okay, and the last one adalah double angle formula. Contohnya dia bagi tangent 2A sama dengan bukan double angle formula, masih lagi dalam compound angle formula. Contohnya kita ada tangent 3x. Okay, kita cuma belajar single angle dengan double angle. So, pelajar tak boleh tulis tangent x tambah x tambah x. So, dia anggap ni A, sini B, sini C. So, tak ada tangent A tambah B tambah C, tak ada. So, dia hanya boleh tukar kepada tangent 2x tambah x sahaja. So, bila tukar tangent 2x guna formula compound angle of tangent. So, ini kita tukar lagi sekali kepada formula double angle. Okay, itu sahaja untuk hari ini, untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum.